tuan-tuan dari pagi tadi ya, mula tadi ya, kelas Al-Quran. Ni pagi ni kita teruskan dengan tazkirah, ingat-ingatan buat diri saya dan kita semua untuk kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua ialah di kalangan orang yang sangat-sangat beruntung kerana Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua untuk berada di dalam satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal majalisal ilma rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya majlis-majlis ilmu itu ialah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan bahawa ada dua taman syurga yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan di atas dunia ini. Selainnya, selepas daripada itu Allah Ta'ala akan zahirkan di akhirat, iaitu dalam syurga Allah itu sendiri. Apa dia? Yang pertama ialah majalisul ilmi, iaitulah majlis-majlis ilmu seumpama kita pada hari ini. Yang kedua, apa taman syurga lagi? Ialah raudah di Masjidin Nabawi, iaitu berdekatan dengan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tuan-tuan pergi buat umrah, buat haji, ramai orang akan nak berebut di tempat raudah itu, betul tak? Kerana apa? Nama pun raudah, taman. Taman apa? Sebahagian daripada taman syurga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Macam tu. Tapi salah satu daripadanya ialah macam kita hari ini, iaitu kita berada dalam majlis ilmu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu taman daripada taman syurga. Taman syurga ni untuk siapa? Untuk ahli syurga sebenarnya. Hari ini kita berusaha, mari kita bingkah bangun bangkit datang ke Raudatul Jannah, iaitu taman syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pilih kita untuk kita berada dalam raudah, dalam taman syurga. Majlis ilmu ni taman syurga. Kita berat kaki kalau nak pergi, kita susah pergi, kita susah dan sebagainya. Siapa yang boleh pergi? Dia telah pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang berada dalam majlis ilmu ialah orang yang sangat-sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa tuan-tuan semua bermula daripada pagi tadi tuan-tuan jejak kaki mari ke dewan ini sampailah habis sesi kita pada hari ini, sepanjang kita duduk dalam ni, sepanjang itulah Allah Taala menurunkan rahmat kepada kita semua. Malaikat yang bersama dengan kita sentiasa mendoakan kepada kita. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi bima yasna' atau kama qala. Sesungguhnya para malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada mereka yang berada di dalam majlis-majlis ilmu. Malaikat datang buat apa? Nak bagi rahmat dekat kita. Nak bagi rahmat Allah dekat kita. Kemudian nak buat apa lagi? Dia doa kepada kita supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua sepanjang kita berada di dalam majlis ilmu ni. Sebab itu kita ulang sekali lagi apa? Orang yang berada dalam majlis ilmu ialah orang yang sangat-sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tak mau pergi, dia rasa berat nak pergi, lalu dia tak berkesempatan untuk mari macam kita, dia orang yang rugi. Orang yang rugi. Ada orang yang dia tak boleh nak pergi, dia memang nak pergi tapi tak boleh nak pergi. Disebabkan apa? Uzur-uzuran, disebabkan ada masyaqqah, ada halangan, nak jaga suami yang sedang sakit,
nak kena ziarah orang sebab itu keluarga terdekat kita, ada tetamu yang datang jauh, berhalangan dia, tapi hati ni dia terpaut dekat sini. Dia kata Nabi SAW dapat pahala macam mana kita berada di sini. Nak kata orang yang berada dalam majlis ilmu ni orang yang beruntung. Majlis ilmu tu ialah majlis yang sangat beruntung. Sebab apa kita berada beruntung? Sebab dia ialah taman syurga. Taman syurga ni untuk siapa? Kita beritahu dah tadi, untuk ahli syurga. Siapa duduk dalam majlis ilmu, dia ahli syurga. Mudah-mudahan, kerana didoakan oleh para malaikat. Doa malaikat Allah Ta'ala tak pernah tolak. Allah Ta'ala sentiasa terima. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, jangan rasa rugi, jangan rasa duk buang masa duk dalam majlis ilmu berjam-jam, duk berteleku dekat sini, duk dengar je sambil mengantuk pun ada, hati resah gelisah lagi nak beli lauk apa dan sebagainya dalam kepala duk fikir tu, pro tu. Jangan risau tuan-tuan, Allah Ta'ala ganti balik masa kita di akhirat Allah Subhanahu Ta'ala bagi orang yang beriman. Orang beriman tak akan rasa tenang, tak ada apa-apa punya. Hilangkan gelisah tu, yakin dengan apa? Janji yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan kepada kita. Saya pun macam tu jugalah, kesibukan jadual kita dan sebagainya. Mari dapat telefon, tolong bantu di sini, rasa nak mari juga, walaupun susah berat juga, jauh dan sebagainya, ada tinggal sat pasal nak meraihkan majlis ilmu, untuk meraihkan Raudatul Jannah, taman syurga Allah. Saya pun nak dapat juga, nak tumpang pahala yang Allah Ta'ala beri kepada tuan puan semua. Macam tu. Hari ini kita nak tengok satu tajuk. Saya mengerujuk kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Hujjatul Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Dalam satu tajuk dalam kitab ini ialah mensucikan hati kita. Nak sucikan apa? Hati kita. Badan kita kena cuci, pakaian kita kena cuci, dan semua benda yang kita guna, kita kata istilahnya kena cuci. Pinggan yang kita makan, kita kena cuci. Bahan makanan yang kita nak makan pun kita kena cuci. Sebab apa? Kalau kita tak cuci, mari penyakit dekat kita. Baju yang kita pakai, kita kena cuci. Baju hak baru beli tu, bukan terus pakai tak, kita basuh dulu, betul tak? Sebab apa? Mari dari kilang tak tahu siapa pegang, tak tahu kan, daripada macam mana cerita kita tak tahu. Basuh dulu dengan elok, lepas tu baru kita pakai. Sebab apa basuh dulu baru pakai? Dan pakaian yang kita dah guna, kita kena cuci, lepas tu kita nak pakai balik. Sebab apa cuci-cuci ni? Pasal nak jaga kesihatan kita. Nak jaga kesihatan kita. Kereta pun kita cuci. Siapa yang ada kereta, dia cuci kereta dia. Habis tak ada, 2 minggu sekali. Paling malas 3 bulan sekali. Reput terus. Nampak macam mana? Tak sempat. Tapi cuci, niat tu nak cuci, tak sempat juga. Niat nak cuci, tak sempat juga. Tapi cuci akhirnya. Sebab apa? Kereta hak besi selungguk tu kita nak pergi cuci. Bukan boleh makan pun. Tak cuci pun kita sihat juga, insya-Allah. Tak ada kena-mengena pun dengan kesihatan kita cuci kereta ni. Sebab apa? Tu benda yang bila tak cuci nampak kotor. Nampak kotor. Orang kata malas sungguh haji ni basuh kereta. Kan? Malas sungguh lah kereta baru tapi tak basuh-basuh. Nampak huduh juga. Tu kereta benda besi setongkoi depan garaj kita tu. Tu pun kita berusaha untuk cuci. Ada pula cuci kat luar, dalam pula tak cuci. Pasir penuh 13 inci punya. Mari masuk kau ketuk dalam. Tak bertukar-tukar pelapik dan sebagainya pun masalah juga. Cuci juga. Ketuk kat luar, lepas tu bubuh balik, vacuum pula kita tambah. Bubuh beli punya pewangi RM10 tu, bubuh juga nak bagi wangi. Ni semua benda-benda, walaupun benda tu bukan makanan pun, bukan apa-apa pun, tapi kita buat sebab apa? Nak selesakan diri kita. Itu benda dunia. Badan kita pun macam tu juga, dunia. Tapi apa?
ulama ajar kita mesti cucikan hati juga. Hati ni ialah raja. Dalam badan kita ni ada raja. Kalau luarannya kepala raja bagi sekalian jasmani kita, betul tak? Tak ada kepala, orang panggil apa? Hantu kot. Disebabkan ada kepala, orang kenal kita. Kan? Sebab kat kepala ada apa? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, semua pakat tumpang dekat kepala. Dekat kepala kita tuan-tuan perasan tak? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, semua duk tumpang. Ni pun kadang-kadang saya kan nak kenal sangat tuan-tuan pakai macam tu. Tu pun dah kita tak kenal dah. Yang ni syekh ni kita kenal lah. Selalu jumpa. Tuan-tuan dah kenal dah. Walaupun mungkin selalu jumpa juga, berserempak dan sebagainya dalam kuliah-kuliah kita. Tapi bila tutup dah tak pernah kenal dah. Wah, selalu jumpa macam tu. Tapi bila buka, oh haji rupanya. Oh baru kenal. Oh hajar rupanya. Oh mandak rupanya. Oh maksud baru kita kenal. Duk tumpang dekat kepala. Mana kepala ni raja bagi jasmani kita. Tapi raja bagi dalaman dan sesuatu roh kita ialah apa? Al-qalb. Hati. Maka hati kena bersih. Hati ialah tempat pandangan Allah. Tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak jaga hati, tak jaga amalan hati dan tak bersihkan hati, Allah Ta'ala tak pandang seorang itu. Maka hati satu benda yang sangat penting untuk kita kena jaga. Bagi orang Islam, bagi orang yang beriman kepada Allah, hati adalah nombor satu yang mesti dia kena jaga. Satu-satu amalan nak diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satunya ialah nombor satu ialah hati. Macam tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum." Sesungguhnya Allah tiada melihat kepada rupa kamu dan amalan kamu, tetapi dia melihat kepada hati dan niat kamu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nabi kata apa? Allah Taala tak tengok kepada rupa kamu dan perbuatan kamu. Tapi hak nombor satu yang Allah Taala nak tengok ialah apa? Hati kamu dan niat kamu. Niat itu dalam hati. Niat bukan di mulut. Niat itu ialah fil qalb, dalam hati. Sebab itu bermulanya satu-satu ibadah ialah dengan niat, betul tak? Kita semayang, kita kata kena lafaz niat, rukun Islam, rukun semayang, niat. Rukun haji, niat. Rukun umrah, niat. Rukun puasa, niat. Ambil semayang, rukun semayang, niat. Tuan-tuan perasannya, terbenanya satu amal ibadah kita mesti nombor satu dengan niat. Ada orang nak ambil semayang, sampai kat kolah semayang, bum muka, tangan, kepala, kaki. Lepas tu pergi semayang. Sah tak semayang dia? Sah tak air semayang dia dan semayang dia lagi? Tak sah. Kerana apa? Dia tak niat untuk ambil wuduk tadi. Lepas tu Imam Syafi'i, dia maknanya menekankan soal niat. Kerana dengan niat itulah Allah Ta'ala nak terima ataupun tidak sekalian amalan yang kita buat. Macam tu. Innamal a'malu binniyat. Hanya bermula dengan niat. Amalan itu adalah dengan niat nombor satu. Macam tu. Bila ada niat, baru tu kita semayang. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Macam itu. Kita buh dekat mulut. Mulut tu ialah lafaz. Bitalaffuz ni dengan lafaz ni kita baca. Usalli fardhu zuhri, tu baca. Lepas tu dia terus takbiratul ihram tanpa niat. Sah tak sembahyang dia? Sah tak? Tak sah. Walaupun niat lafaznya deras gemai. Salli fardhu zuhri, Allahu akbar, dalam hati kosong, tak ada apa. Tak boleh. Imam Syafi'i kata mesti
bin niyat, lintasan. An-niyatu ay nailul qalbi, iaitu lintasan hati. Salli fardhu zuhri, mulut tu duk cakap sebab apa? Sebab kita nak muqaranah dengan hati kita, nak bersangkut dengan hati kita. Baru hati kita boleh berniat, aku semayang zuhur 4 rakaat makmum. Tu. Yang tu niat kita. Yang tu niat kita. Macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Allah Taala akan menerima, disebut oleh Nabi, tiada melihat rupa kamu, rupa parah kamu dan juga amalan kamu, melainkan nombor satu Allah Taala nak tengok dulu ialah niat itu. Maka niat ni duduk tang mana? Niat ialah duduk dalam dalam hati. Bina niat itu dalam hati kita. Macam tu. Jadi mari kita tengok fungsi kepada hati ini macam mana. Oleh itu hendaklah anda membenarkan ucapan anda dengan amalan, dan membenarkan amalan anda dengan niat serta ikhlas, dan membenarkan niat dan ikhlas pula dengan membersihkan batin dan meluruskan hati, kerana hati itu adalah asal dan punca segala perkara, dia kata. Maka hati ni sebenarnya punca bagi segala benda yang kita buat, yang terbit dekat perbuatan kita tu hasil daripada niat dalam hati, niat dalam hati kita. Macam tu. Hari ni ada istilah bunuh tanpa niat, umpamanya macam tu. Bunuh tanpa niat, sengaja, tak sengaja. Bunuh ni tak sengaja. Mana dia nak tahu? Dia pulas telinga ya. Pulas telinga tengok kawan tu sesak sampai mati. Dia kata saya bukan nak bunuh dia, saya pulas telinga pasal degil sangat, tengok mati. Nak macam mana? Tu dia kata tanpa niat, tak sengaja. Tak sengaja. Ataupun orang duk cuik-cuik belakang, dia bagi hayung ke tangan kat belakang, kena kawan tu mati. Umpamanya macam tu. Tanpa niat, umpamanya. Maka dimaafkan pada syarak pada waktu tersebut. Saya tak tahu, bukan niat nak bagi mati. Macam itu. Ada pula istilah macam tu. Sebab apa? Bukan datang daripada hati dia. Tu pun kena ada tindakan jugalah pasal membunuh jiwa manusia. Ada tindakannya, tapi tidak sampai kepada peringkat bunuh balik. Macam tu. Maya nak cerita yang perbuatan yang terbit ialah bermula dengan amalan daripada hati, amalan hati kita di situ. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Hadis ni hadis yang masyhur yang selalu kita dengar, tidak? Ketahuilah bahawa dalam tubuh badan itu ada sepotong daging. Kiranya ia elok, maka eloklah seluruh tubuh badan itu, dan kiranya rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan itu pula. Nyatalah bahawa itu adalah hati. Dan hati ni ialah, hati itu bukan hati macam tuan-tuan makan ada part dalam ayam tu, ada hati ayam. Itu bukan qalb. Ni tuan-tuan duk pilih yang guring-guring kat pasar malam tu. Ni lah ustaz kata qalbun ni, hak ni. Bukan. Yang hati ayam, hati yang ni binatang ni yang kita duk makan goreng sedap ni, buat gulai ke apa ke, yang tu tak panggil qalb. Yang tu dipanggil kibdah ataupun kabid. Kibdah ni komponen tu lah hati tu, hati tu. Qalb ini diterjemahkan oleh para ulama, dia adalah jantung juga. Qalb ni ialah roh kita. Qalb ni ialah roh ataupun jantung, maknanya benda yang boleh menghidupkan. Macam tu. Hati kita duduk dalam ni, nama kita panggil hati juga, tapi itu bukan qalb. Selalu orang bersama bila qalb, saya akan letak dada di sini, tangan, maknanya qalb ni di hati. Qalbun ni di hati ataupun di jantung, benda yang menghidupkan. Jadi kesimpulan kita kata qalbun itu yang kita bicara ni ialah apa? Ialah jantung ataupun ialah roh seseorang itu. Kalau roh dia baik, maka baiklah orang tu. Roh dia tak baik, maka tak baiklah orang tu. Maka hari ni kita nak bersihkan roh itu supaya
bagi jadi baik. Dengan dia tu jadi baik, maka terzahirlah perbuatan kita pun perbuatan yang baik-baik semua, insya-Allah. Semalam kita ada kuliah tafsir surah apa? Surah At-Takatsur. Surah apa? Surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ni tuan-tuan, maksud dia apa? Allah Ta'ala nak cerita orang yang bermegah-megah. Maksud At-Takatsur ni ialah apa? Orang yang suka bermegah-megah. Turunnya ayat ni atau surah At-Takatsur ni, ulama menceritakan bagaimana dua kabilah Arab Ansar, orang Madinah, orang Ansar. Mereka ni duk berbalah antara satu sama lain dan menyombong diri antara satu sama lain. Satu kabilah dengan satu kabilah ni duk menyombong diri tentang apa? Tentang bermegah-megah dengan harta kekayaan yang duk ada. Kabilah A kata, kamilah kabilah paling kaya sekali. Kabilah B pula kata, tak, kami yang paling banyak sekali harta. Tak percaya kita yang Nabi. Kumpulan ni pula, kami Nabi duduk sekali dengan kami. Duk menyombong tentang harta kekayaan masing-masing. Maka Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan perbuatan menyombong diri disebab bermegah-megah diri sehingga dapat satu penyakit, nama penyakit dia sombong dengan harta benda hadu ada, maka ini Allah laknat golongan yang macam ni. Macam tu. Penyakit sombong apa sebenarnya datang daripada mana? Daripada hati. Hati kotor. Disebut dalam tafsir menyatakan bahawa orang yang bermegah-megah dengan harta ataupun dengan sesuatu apa yang dia ada ni ialah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh ulama, manusia ni dia sombong tentang apa? Menyombong diri ataupun bermegah-megah diri dengan apa? Dengan anak pinak yang dia ada, dengan harta benda yang dia ada, dengan kemuliaan dan pangkat darjat yang dia ada, yang diberikan di atas dunia. Dengan benda-benda macam ni, manusia menyombong diri dengan sesama manusia sehingga dia bermegah-megah dengan benda yang dia ada, lantas dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua penyakit ni berpunca daripada hati yang kotor. Orang kampung saya panggil, maknanya hati yang kotor. Bukan kotor, kotor. Ni orang kampung kami lah banyak bahasa. Banyak kotor sungguh hati ni, sampai macam tu terbit perangai. Bermusuh akhirnya. Duk sembang dengan kawan-kawan, anak saya masuk universiti 5 orang. Anak kamu? Saya lepas tu dia kerja apa ni. Kami sambung belajar depa, tak ada nak kerja-kerja dulu semua. Ni duk berbangga. Perangai macam ni, tuan-tuan tak payah duk layan orang macam ni. Dia sedang mewarisi perangai orang-orang jahiliah yang dilaknat oleh Allah SWT. Bangga dengan anak pinak ada, tak payah duk bangga. Tu pinjaman satu nikmat untuk diri kita, tak payah duk canan-canan ke orang. Ni perangai huduh ni. Sebab tu kita nak belajar, nak sucikan hati. Siapa yang ada perangai macam ni, inilah perangai huduh yang ada dalam hati dia, yang mesti kita kena bersih. Nampak macam elok, baru keluar ya daripada kelas mengaji ni, anak kamu sambung mana? Anak saya sambung Australia tu. Anak saya sambung Australia tu. Oh tak, dia sini ya. Dia nak cerita anak dia tu. Perangai macam ni, perangai huduh. Buang cepat-cepat. Takut Allah Ta'ala hapus kira kita punya amal baik kita. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Ni penyakit hati tak betul ni. Bila ada pangkat sikit, bila ada darjat sikit, duk tak tentu hala kat orang. Ni perangai huduh. Baru bawa handbag mahir sikit ya. Pencen apa? Pencen sekian-sekian tempat. Kita pencen sikit je, tak ada apa. Duk bangga macam tu, tengah dalam kelas pengajian pun buat macam tu juga. Allah Ta'ala hapuskan amalan baik yang kita buat. Apa buat perangai huduh macam tu? Buang sifat-sifat buruk tu. Allah Ta'ala tak pandanglah benda-benda macam tu. Allah tengok hati orang. Allah Ta'ala tengok rupa kita pun. Allah tak layan sikit pun apa hak kita ada dah. Allah Ta'ala pandang hati kita. Ni kena bersihkan hati kita.
Walaupun kita duk tengah dah buat amal baik pun, setan duk mari duk cucuk hati kita. Habis habitat a'maluhum. Allah Ta'ala kan hapus kira sekalian amalan-amalan mereka. Ini kita kena baca yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan cucilah hati kita tu. Sekali kita tengok macam mana cara nak cucikan hati. Ada orang yang berbangga dengan apa? Dengan kemuliaan yang dia ada. Pangkat tadi yang kita sebut. Orang dia mulia disebabkan apa? Sebab darjat yang dia ada. Keturunan raja. Minta maaf saya sebut. Minta maaf. Keturunan yang lebih sikit pada orang. Kan? Biasalah dia ada darjat-darjat kasta-kasta orang ni pun ada juga. Orang juga hak buat pun. Duk bangga gitu, duk gitu sampai bila sudah. Elok ke perangai macam ni? Tak elok cerita dia. Buat apa bangga dengan macam tu? Buat apa? Allah Ta'ala tak tengok lah. Tak ada apalah kita ni dengan Allah Ta'ala. Sikit sangatlah Allah Ta'ala boleh saja hapuskan kita. Tara Fir'aun yang hebat, Qarun yang hebat, yang kaya, Haman yang hebat, ada pengaruh dan sebagainya. Allah tengok bagaimana Allah Ta'ala membinasakan tiga-tiga individu ni. Dengan sangat-sangat hina Allah Ta'ala bagi. Kita nak mati macam tu ke? Kita bukan heret mati kita dengan bawa emas gantang kita banyak-banyak. Tak. Hebat macam mana pun kita tinggal juga emas di atas muka bumi. Lah kena beda anak pinak kau akan dapat. Tak adanya. Duk bangga apa? Ni sebab hati kita kotor, hati kita ni busuk, hati kita ni penuh dengan daki dan maksiat hati ni menyebabkan tak tembus benda rahmat Allah Ta'ala nak masuk dalam hati kita. Macam tu. Mengajilah macam banyak mana pun, bersilih ganti guru macam mana cerita pun, tapi kalau tak ubah hati ni, duk kotor gitu sampai bila-bila. Kena ubah. Kena ubah. Macam tu. Disebut oleh Allah Ta'ala, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sampai lubang kubur pun orang ni hati dia busuk dan sebagainya sampai ke mati. Sampai mati. Perangai orang huduh ni sampai macam tu sekali kalau tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala kata mereka semua ni yang perangai macam ni, yang busuk hati, yang dengki, yang mari semua sifat tak elok mari daripada hati ni, Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni akan diperlihatkan dengan neraka apa? Neraka jahim. Neraka apa? Neraka jahim. Nanti anak-anak tuan-tuan tanya, neraka jahim ni untuk apa, Mak? Neraka jahim ni untuk orang yang ada penyakit hati. Allah Ta'ala akan rendam mereka dalam neraka jahim itu. Neraka jahim bukan semata-mata untuk orang maknanya maksiat, buat benda tu tak tutup aurat lah apa. Ni orang yang masih dalam ketaatan pun Allah Ta'ala akan perlihatkan kepada dia neraka jahim juga disebabkan hatinya kotor. Macam tu. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Maka disebut dalam hadis yang kita baca tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam badan kita ni ada seketui daging. Nak gambarkan mana hati tu. Roh kita bagus, baguslah perbuatan kita. Kalau sebaliknya, begitulah keadaannya. Rosak habis semua. Macam tu. Lantaran itu, wajib anda mengambil berat terhadap hati itu. Serta tumpukanlah segala perhatian untuk memperbaiki dan meluruskannya. Sebab hati itu lekas sekali berbolak balik dan selalu kacau bilau, dia kata. Hati kita ni apa? Suka berbolak balik. Kan? Berbolak balik ni mana? Hari tu nak macam ni, sekarang ni tak nak dah macam tu, nak lain pula. Dulu kita suka warna hitam, lah ni tak suka dah, suka minat pula warna putih. Tu hati kita berubah-ubah. Kan? Contoh, dulu suka duduk atas lantai, lah ni tak apa nak minat dah. Yalah tak minat macam mana, tak boleh dah nak duduk bawah dah, kena duduk minat pula duduk atas kursi. Kan dah ubah kerana hati kita berubah-ubah. Tu contoh yang paling dekat yang boleh kita faham. Nak cerita bahawa hati kita berbolak-balik, sat sini, sat sini, sat sini. Jaga-jaga. Kita nak letakkan hati kita sabat, tetap, istiqamah
di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak duduk dalam Islam ni, nak beramal dengan Islam ni, mula kita hari itu hidup sampailah kita nak bertemu dengan Allah, kita nak duduk dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sempurna. Macam tu. Sebab apa? Hati kita berbolak-balik. Macam mana keadaan hati kita sekalipun, kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia, Allah yang pegang hati kita. Kita minta ke Allah, tsabbit qalbi, ya Allah tolonglah, maknanya tetapkan hati saya ala dinik, di atas jalan agamamu yang betul ini. Macam tu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana cara? Bagaimana cara untuk nak kita cuci hati kita? Pertama, dianjurkan oleh para ulama. Yang pertama ialah banyakkan kita membaca Al-Quran. Ini biasa yang selalu kita dengar lah. Macam mana nak cuci hati? Nombor satu, banyak baca Quran. Kita ada masa, bacalah Quran. Kita banyak masa kita tu biarlah dengan Al-Quranul Karim. Banyak masa. Jangan sampai tak ada masa kita dengan Quran. Aduh, ni maleceh sungguh. Hari tu masa kita kerja pun kita sibuk tak buka Quran lama. Kita dah habis tak ada apa pun tak pegang juga Quran. Sangat-sangat rugilah orang yang macam ni kan. Saya nasihat diri saya dan kita semua kena bersering kita dengan Al-Quran. Sekali lagi kita nak beritahu macam mana cara. Yang kedua, macam mana nak kita bersihkan hati kita. Zikrullah, zikir. Banyakkan zikir kita kepada Allah. Tuan-tuan, dipesan oleh para ulama, seorang tu bila dia dah sampai umur 40 dan ke atas, maka hendaklah dia serius dalam urusan agama. Tuan-tuan boleh faham tak? Maksudnya mula umur 40 ke atas, mula start umur dia 40 dan ke atas, hendaklah pertama sekali dia kena apa? Kena serius dalam urusan agama. Kalau dengar azan tak boleh nak bergerak apa lagi, masalah besar tu. Kena serius. Bila dengar azan, satu hati ni jadi bergeledak tak tahu gahala. Sebab apa? Tak tenang dah kita duduk kat situ. Pasti nak bersegera untuk menyahut seruan Allah Ta'ala. Tapi kalau boleh duduk relax lagi, boleh duduk tak apa lagi, boleh macam tak ada apa-apa yang berlaku, masalah besar dekat hati kita. Bila kata ulama, ba'da arba'ina sana, selepas 40 tahun kita hidup atas muka bumi. Maksudnya umur 40 kita dan ke atas, kalau macam tu punya keadaan, masalah pada hati kita kena perbaiki. Maknanya kena serius dalam urusan agama. Yang kedua, kena kuasai ilmu yang asas-asas dalam agama. Yang kita kata hari ni ialah fardu ain, kena perkemah. Tak boleh, tak apa, ikut-ikut je. Tak boleh dah. Kena serius. Kena tahu dah. Semayang kita kena tahu selok-belok semayang kita, kena tahu akidah kita, tauhid kita dan sebagainya. Tahu. Sebab apa kena tahu? Kita nak nyada Allah Subhanahu Taala ni. Bukan main-main semayang ni sekadar buat apa semua ikut orang pergi umrah, kita pergi umrah pasal ada duit orang ni. Dah, bukan macam tu. Tapi ada sebab. Sebab tu kita kena tahu. Macam itu. Kena serius dalam urusan agama. Bukanlah maksudnya umur 40 bawah tak apa, kata serius lagi tak apa. Bukan macam tu. Maksudnya bila umur 40 ni pertengahan kematangan hidup manusia ni umur 40. Dia masih serius dalam urusan agama. Tak boleh ni nak semayang, nak kena suruh dulu. Abang jom nak semayang. Tak apalah, kau pergilah semayang dulu. Tak boleh lah macam tu. Kita duk layan drama kita. Tuan-tuan, drama pukul 8 dah ada dah. 8 pagi. Sambil-sambil kita duduk suap nasi, sambil mata duduk tengok drama. Kan?
Pagi ada drama, lepas Zuhur pukul 2 ada drama, sambung pukul 3 sampai pukul 4 ada drama lagi. Malam pukul 9 sampai pukul 10, pukul 10 sampai pukul 11. Duk berteleku kita dekat situ. Bila nak habis zikir kita 100 kali? Bila nak baca Quran kita nak habiskan 1 muka ataupun 2 muka? Pasal duk kalut dengan siri-siri ni banyak ni. Nak habis ni. Bukan salah nak tengok dah ada masalah pang sikit, habuan bosan-bosan nak. Tak apalah boleh tengok, tak ada masalah. Tapi ada orang lalai pasal binatang tu. Hak ni yang masalah. Sampai tak boleh nak bangkit, nak semayang pun jadi lambat. Hak tu dah jadi setan. Tak boleh. Tak boleh. Kena serius dalam urusan agama. Mula dia kata 40 tahun ke atas. Kena pandang serius dalam urusan agama. Kalau benda agama ni, kena dahulukan berbanding dengan benda-benda yang lain. Macam tu. Yang kedua, apa kata ulama? Bila umur dah 40 dan ke atas, tuan-tuan, kena tambah amalan sunat. Kena buat tambahan. Hak wajib kita buat dah. Kita jaga sungguh dah. Tambah sikit amalan sunat. Amalan sunat. Hak takat mana hak kita mampu, hak sehabis kemampuan kita, ataupun kita nak mula sikit-sikit dulu, tak apalah, tak kisahlah macam mana pun. Yang paling penting mula. Jangan tak mula. Saya yakin dan percaya tuan-puan semua adalah orang yang tetap istiqamah dengan amalan itu. Yang saya bimbang macam diri saya yang tak umur belum lagi 40 ni, banyak merapu. Tengah duk seronok. Tengok hak tu suka, tengok hak tu suka. Kan kira ustaz tak ustaz dulu lepak orang juga. Sama ya. Lalai dengan benda-benda hak merapu ni. Macam tu, dia tak boleh nak istiqamah. Iaitu pakat-pakat doa kita semua supaya Allah Taala bagi kekuatan kepada kita. Kita nak bangkit semayang 2 rakaat pun malas. Saya tak kata orang lain, saya kata diri saya. Rumah saya dengan masjid tu 20 langkah sampai ya. Ni masjid, rumah saya ke pejabat agama. Tu lah. Azan bukan main kuat. Tapi nak bangkit, nak bergerak tu bukan mudah. Nampak macam, mudah ya, senang nak pergi masjid. Memang senang, dekat. Tapi nak pergi tu, hak dekat rasa macam jauh. Kaki ni nak angkat, ya Allah, faham je lah. Tu dekat, orang duduk jauh tak tahulah. Ni perasaan orang muda ni. Nak kata muda, taklah muda sangat. Tapi nak cerita sebelum taklah 40 lagi. Tapi nak cerita hak tu, serangan tu dia mari. Walaupun kita tahu, ni duk kuliah hari-hari dengan orang ni, duk bagi cakap macam-macam. Allah Ta'ala uji kita dulu. Cakap macam-macam ke orang, masjid 20 langkah pun hantar dia nak pergi. Dia mari. Bila duk azan, Allah Allah subuh, kita duk bagi kuliah ke orang ni, tak boleh nak bangkit ke? Macam tu. Dia mari. Kadang dia mari malas. Anak pula nak susu pula tiba-tiba. Tak boleh kadang. Anak pula nyonyeh macam-macam. Pampers lah apa-apa. Orang dah semayang dah. Orang dah tayak akhir dah. Tak dan juga. Jadi macam mana kesempatan ni? Kena ajar diri kita. Kena latih. Apatah lagi, orang tak ada apa-apa halangan dah. Tak ada apa dah. Malas juga. Ini memang teruk lah. Macam tu. Boleh tak cakap macam tu? Teruk lah. Dengan Allah Ta'ala buat lebih kurang. Kita nak mati lah ni. Macam tu. Maka, tambah amalan sunat. Bangkit awal sikit. Kita buat sembahyang. Nabi SAW bangkit awal. Dia bukan bangkit seorang-seorang dia ya. Dulu kita dah faham ya. Sembahyang Qiyamul Lail ni kata, senyap-senyap dia beritahu kat orang. Bangkit senyap-senyap. Pergi bilik air jangan ambil. Jangan bagi orang tahu. Orang rumah kita ke pada isteri kita, kita jangan beritahu kat dia. Suami kita, diam. Kita semayang seorang-seorang. Tak payah doa orang yang macam tu dah. Sekarang ni bila kita bangkit awal ya, kejut orang sebelah. Ataupun bilik sebelah. Lah ni kadang-kadang mereka duk main asing pula. Beg apa nama tempat tidur. Duk seorang-seorang hang mengacau lah. Dah sampai masa tu. Dulu suka duduk dalam satu bilik. Sampai satu masa malas satu bilik lah. Nak berasing pula. Tak apalah, tak kisahlah. Yang penting bangkit awal, kejut orang sebelah, kejut bilik sebelah. Kejut semua sisi rumah tu. Kejut buat apa? Buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Bangkit,
Bukan bangkit tu nak hanya pergi kencingnya. Lepas kencing, sambung tidur ni. Kan? Ambil air semayang sat, baca Quran sat, atau habis tak ada, buat 2 rakaat sudah cukup. Habis malas, usalli sunnatan witri rakaatan. 1 rakaat. Please, 1 rakaat saja. Malas gila juga. Malas juga. Tak tahu nak kata apa lah. Kan? Tak tahu nak kata apa lah. Tapi kena ajar diri tu. Saya pesan diri saya. Saya pun bangkit kencing macam tu lah. Kencing atau buat susu anak, lena balik. Tak mana pun boleh lena waktu tu. Tak cushion, tak meja makan pun boleh juga. Pasal mengantuk gila-gila waktu tersebut. Kan? Tu orang muda lah. Orang tua-tua ni dia cepat bangkit. Saya tahu. Macam tu. Bangkit. Bangunkan seisi rumah. Nabi SAW bila Nabi bangkit awal, Nabi kejut isteri dia. Nabi ketuk semua hujurat. Disebut hujurat ni bilik-bilik isteri dia. Dan sahabat-sahabat bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun malam, hidupkan malam kamu. Habis tak ada apa, semayang 2 rakaat, baca Quran, sudah. Nak tidur balik tak apalah. Tapi latihan kita mesti kena buat. Kita mesti lain daripada orang lain dah. Masa kita dengan ibadah pada Allah Ta'ala mesti lain dah daripada orang lain. Dulu kita hanya perkukuhkan benda hak wajib saja. Sekarang ni kita kena pergiatkan benda hak yang sunat pula. Mulakan hak kecil-kecil dulu bagi biasa dan teruskan dengan amalan itu. Ini disebut oleh para ulama, dah sampai umur 40 dan ke atas, jinak-jinak diri, tambah amalan sunat. Selain pada hak nombor 1 tadi kita apa? Kena serius dalam urusan agama. Yang ketiga kata ulama, bila dah sampai umur 40 macam ni dan ke atas ni, buat apa? Kena ada satu amalan. Yang amalan tu kita nak buat sampai kita mati bertemu dengan Allah. Sampai kita Allah, sampai kita mati esok. Kita nak amalan itu berkekalan sampai kita nak hembus nafas kita yang terakhir. Tuan-tuan kena pilih dari sekarang. Kita dah umur 40 dan ke atas dah ni, kena pilih dari sekarang apa satu amalan yang sedap kita buat. Yang amalan tu kita nak buat istiqamah sampai kita bertemu Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena cari. Ada orang tuan-tuan istiqamah dia nak baca Quran setiap kali lepas sembahyang. Tu amalan dia. Tu biasa dah kita buat. Tuan-tuan baca lepas subuh. Tak suruh baca banyak-banyak, tak. Baca setengah muka pun syukur dah. Baca dalam satu lembaran, satu muka tu kan ada berapa ayat? 5-6 ayat. Baca 3 ayat sudah. Sadaqallahul azim. Sagi tunggu zuhur pula. Dah habis zuhur, 3 ayat sudah kita baca. Asar pula. Istiqamah amalan tu setiap kali kita lepas sembahyang kita baca Quran sampai kita mati. Kita mesti buat. Ada orang dia kata, saya susah sikitlah nak baca Quran. Jadi lambat sikit. Quran ialah nak kena pegang lagi, nak kena bawa lah mana-hala, susah. Tak apa. Ada orang yang biasa mulazamah dengan fikir. Tuan-tuan ada apa? Tasbih. Tasbih ni pun macam-macam jenis tasbih. Tasbih hak yang hak buah biji-biji itu pun ada, hak digital pun ada, hak yang kayu cekak cik, hak baru. Tapi tak pakai. Beli sajalah. Ataupun buat hadiah tapi tak pakailah. Ada orang selesa dengan tasbih juga sebab berasa biji rasa kemas. Bawa merata boh dalam poket tu. Gagal anak kunci, gagal dia dulu tasbih. Ingat Allah Ta'ala sekurang-kurang. Nah. Bawa tasbih kat negeri Arab tuan-tuan, dia letak tasbih dia gulung kat tangan. Orang kata, apa Pak Syekh ni pakai gelang apa ni, amalan apa ni, sesat barat ni. Dia nak ingatkan diri dia, suruh zikir kepada Allah. Tu cara dia. Biarlah kat dia. Ada kita tengok pula lagi pelik. Apa Pak Syekh ni letak tasbih dekat tengkok tu macam rantai, mana boleh, haram. Tu cara dia nak ingat kepada Allah. Bukan dia nak pakai rantai, tapi cara dia nak ingat kepada Allah dia letak memang style dia senang, terus ingat terus. Boh serelum terus dekat tengkok terus. Tapi tuan-tuan jangan sat lagi terus buat pula, beli dekat kedai Salim sat lagi, boh 3 terus. Mesti ingat punya. Orang kata gelong dah depa.
Jangan macam tu. Ikut selesa masing-masing lah. Sebab itu amalan kita. Kita nak buat sampai kita bertemu Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya ada ziarah orang sakit. Dekat mana? Dekat hospital. Sebelah katil kami tu, yang kami nak ziarah tu, ada seorang orang tua. Dia sakit, terlantar dah sebulan. Tapi kami sangat kagum tengok dia. Sebab apa? Kat tangan dia tak lekang pun dengan apa? Tasbih. Puk, jalan. Kagum sungguh tengok. Saya tak tahulah. Rasa kagum sangat tengok. Tiba ada seorang mari duk suap makan kat dia. Saya tanya, siapa? Anak. Ayah, sebulan dah. Tak boleh nak bangkit dah. Kami cepung begitulah nak pergi. Sekarang ni dah ada buat rawatan sikit. Begitu. Orang tua. Macam tu. Umur berapa? 75 dan nak dekat 80. Macam tu. Tak apa nak boleh jalan dah. Anak kira duk cepung macam tu lah ayah. Macam tu. Kan nak pergi mana-mana kan? Macam tu. Tapi tangan dia tasbih. Saya tanya, saya kagum, saya kata ke anak dia. Sebab apa? Ayah awak ni pegang tasbih, duk berzikir. Dia kata, inilah amalannya dari dulu. Suka bawa tasbih merata hala, bukan sekadar semayang. Bila-bila pun dia bawa tasbih. Sampai dia pesan kat kami, ni tasbih ni, bawa bila-bila mana dia ada, tolong bawa sebab dia nak tasbih. Macam tu. Ni amalan dia. Tuan-tuan, orang sakit ni, susah nak ibadah. Sebab sakit, uzur, nak kena bantuan orang. Kita tanya dekat hospital ni antara tempat orang sakit banyak tak semayang. Kat hospital ramai orang tak semayang, orang Islam lah. Tak semayang. Sebab apa? Pertama, kesedaran tu sama. Memang jenis tak semayang kot hari tu ni. Sakit memang tak semayang dah. Yang kedua, tak ada siapa yang nak tolong mereka nak semayang. Ataupun nak buat ibadah. Jadi kita ada orang sakit, tuan-tuan, bantu dia. Macam mana dia nak boleh semayang. Dan kita buat beraya pula, pusing katil, ngadap kiblat, apa semua, menyusahkan, marah dia orang pula hospital. Dengan cara dia, dengan uzur dia, buatlah dengan qadar mampu. Yang bayar pahala tu bukan orang, ialah Allah Subhanahu Taala. Allah Taala qadarkan dengan kesempurnaan yang dia boleh buat pada waktu tersebut. Syaratnya kita kena bantu dia. Kita jaga mak kita, ayah kita, dia dalam keadaan sakit, kita kena bantu dia dalam ibadah. Selagi mana dia waras dan kepala dia masih waras, dia nampak hak ni duit hijau dengan duit merah, dia tahu duit merah banyak lagi. Tu waras. Duit RM10 dan duit RM5, dia ambil duit RM10. Maknanya dia tahu nilai besar. Maknanya dia waras. Semayang ni lagi waras, lagi kena semayang. Lagi tu lah kena semayang. Melainkan dia, orang kata dah nyanyok sebahagian, dia dah tak ingat. Tu soal lain. Ni bila ingat ni, kita kena bantu dia untuk dia ibadah kepada Allah. Di seorang pakcik tadi, dia mulazamah dengan apa? Dengan tasbih. Ada orang dengan tasbih tu untuk dia ingat kepada Allah. Ni amalan. Ada orang dia boleh baca pagi petang, ada zikir tertentu yang dia buat. Dia memang disiplin macam tu. Lepas subuh dia akan duduk sampai waktu duha. Sah. Sebab apa? Nak menyambut hadis Nabi SAW. Petang dia akan duduk, dia akan baca zikir dia sampai habis. Ni ada orang buat amalan macam tu sebab dia mampu. Sampai mati amalan dia macam tu. Tuan-tuan, kita kena pilih satu amalan yang sedap untuk kita buat. Yang kita nak kekalkan amalan tu sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan ini ialah benteng dalam hidup kita. Benteng dalam hidup kita. Macam tu. Inilah pesanan ulama buat kita semua. Bagi nak cucikan hati kita untuk kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, Allah Taala kata hari yang mana hari akhirat tu. Ialah hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak. Hari akhirat besok, tuan-tuan, harta benda dan anak pinak tak berguna sikit pun untuk diri kita. Yang hari tu kita duk bangga atas dunia sebab harta kita dan anak pinak kita hebat-hebat tu, di akhirat sikit pun tak ada guna. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera di mana? Yang istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sikit sebanyak bacaan kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah yang dapat sampaikan pada pagi ini. Boleh macam tu? Cukup dah kot,
Mereka kata sampai 10.45. Ni dah lajak sampai 10.50. Minta maaf banyak-banyak. Ambil masa tuan-puan semua. Yang banyak lagi urusan di luar. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala da'watika wa ala nusrati syari'atika ya rabbal alamin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.